Okay, so hari ni macam yang kita tahu kita nak sambung bab 2. Bab 2 form 4. Chapter antara chapter yang korang suka. Okay, chapter yang korang suka. Okay, force and motion. Alright. So panjang tu subtopik dia ada 12 ada 12 subtopik. So kita akan cover semua tu lah, okay? Kita cuba cover semua tu yang mana boleh untuk hari ni. Okay. So seperti biasa, okay, jap. Cikgu terlupa satu perkara. Yang cikgu punya Microsoft Edge tu dah update and cikgu tak tahu nak pakai. So cikgu kena buka dalam another PDF viewer. Okay, PDF lain pula. Ini bila dah update tak tahu nak pakai. Alright. So kat sini kita nak mula pagi ni. Hari ni silap paling kuat pun kita sampai momentum kot. Cikgu nak ambil paper 1 and then paper 2. Okay, paper 1 and then paper 2. Tak nak buat semua paper 1. Ke korang rasa nak buat semua paper 1, lepas tu nanti buat paper 2? Kalau sempat boleh je. Kalau sempat boleh je. Okay, kita buat dulu. Alright, first one. Ini asas yang paling penting. The difference between distance and displacement. Okay, distance and displacement. Distance is the total path. Jumlah dia perjalanan. Jumlah si Mamat ni, Ali ni gerak. Okay, so Ali dia kata Ali stand at O. He walks towards A and then move towards B and then stop at B. Okay, so kita nak tengok dua-dua lah. Senang kata kita tengok dua-dua. What is the distance and what is the displacement? Okay, so kalau kat sini kita tengok distance. Kita tengok distance dulu. Distance bila dia pergi A dah 2 meter. Okay, and then dia patah balik. Pergi O balik. Tambah lagi 2 meter. Lepas tu dari O, dia pergi ke B. So tambah 7 meter. Total 11 meter. Okay, ini distance. Okay, distance cikgu buat D. Distance. Okay, kalau kita nak dapat displacement, displacement is shortest path from starting point to end point. Ayat dia mula dari O, dia berakhir kat B. O sampai B. So O sampai B 7 meter je. Okay. Tapi kalau kita nak buat juga ikut ayat dia, dari O pergi A, O pergi A -2. Kenapa -2? Sebab ini menunjukkan dia ke kiri. Okay, +2. +2 kenapa? Ke kanan. +7. Kenapa +7? Ke kanan. So in total, the displacement will be 7 meter. Okay, macam tu. Alright, tu 2.1. Okay, kalau ikut buku teks, 2.1 ni dia ada, dia sampai ni tau. Sampai ticker tape. So ticker tape ni pun masih lagi 2.1. Ticker tape pun masih lagi 2.1. Okay, soalan itu senang kot. Okay, yang atas tu senang. Kita pergi the next one. Okay, soalan nombor 2, 2012, soalan nombor 1. Okay, 2012, soalan nombor 1 pula, nombor 11. Which tape show a movement of uniform velocity? Okay, so kita recap balik konsep dia. Konsep dia, tak kisah mana pun dia punya tape tu, panjang ke pendek ke tape dia.
Contohnya kat sini, ini jarak dia pendek between the two dot. Okay, this is dot. Okay, yang ni dot. Yang cikgu tanda ni adalah tick. Okay, so this is another two dot. And tengah ni, gap ni is a tick. Okay, so tak kisah dia punya tick tu, distance between the dot, distance between the dot, we call it tick. Okay, ticker tape. Okay, distance between the dot is tick. So dia punya tick still same number. Walaupun dia punya jarak dot tu jauh ataupun dekat. Okay, so untuk SPM kita selalunya guna dia punya eksperimen kan. Eksperimen dia selalunya dia pakai ada landasan. Oi, kenapa pergi sini? Okay, kejap. Okay, inilah senang. Okay. So eksperimen dia macam mana? Eksperimen dia selalunya dia ada landasan. Okay, cikgu buat tepi ni. So dia ada landasan kat sini. Okay, lepas tu dia ada tinggi ni. Okay, lepas tu dia ada tiga timer sambung kepada power supply. Okay, PS. Power supply. So power supply, elektrik yang kita bagi, dia punya frekuensi 50 Hz. Sebab kita punya power supply kat Malaysia ni, dia 50 to 60 Hz. 240 volt. Okay, tu kita punya power supply kat Malaysia. So selalunya kita akan ambil sebagai 50 Hz. Okay, 50 Hz bermaksud kalau kita nak kira period is 1 over frequency lah. Okay, formula dia frequency 1 over period. Okay, frequency 1 over period. So period dia 1 over frequency. So Malaysia punya elektrik 50 Hz, 1 over 50. 0.02 second is the period. Jauh ke, dekat ke, 0.02. Okay, maknanya kalau rapat macam ni pun 0.02 second. Jauh ke sini pun 0.02 second. Okay, itu konsep dia. Dia cuma kalau jarak dia jauh. Jarak jauh ni meaning this is faster. If the distance is shorter, ini maksudnya slower. Okay. Kalau macam the first one, kalau kita tengok the first one, distance ni. Nampak dia kalau banding dengan belakang, nampak ini pendek sikit. Ini nampak panjang sikit. Okay. So kalau kat sini, faster, slow, fast. Okay. Ni slow. Ni fast. Okay. So lepas tu, yang penting kena tengok arrow. Kalau arrow dia ke arah kiri, maknanya belah kiri ni adalah initial velocity. Oh yo, tebal pula. Okay, belah kiri ni initial velocity, U. Okay, yang belakang ni V, final. Sama juga yang ni U. Sini V. Dia ikut anak panah tau. Dia ikut anak panah. So kalau anak panah ke kiri, kiri initial. Okay, kalau anak panah ke kanan, kanan initial. Initial velocity. Right. So dia nak which
show a movement of uniform and then decelerate. So dia uniform ni, uniform velocity means dia punya distance between the dot is almost similar, and then decelerate maksudnya dia makin rapat. So the answer is ball. Okay, so kita describe satu-satu. Kalau A tu dia daripada slow pergi faster, tapi nampak dia punya titik tu nampak macam sama je. So peningkatan dia macam sama je. Yang ni kita panggil dia uniform acceleration. Okay. Kalau yang C pula, okay, C pula mula-mula decelerate. Ya Allah. Okay, so dia mula-mula decelerate. Dan sampai tengah ni dia dari slow ke laju accelerate. Okay. So yang bawah pula slow dulu. So maknanya yang bawah ni pun accelerate juga. Okay. Alright, ada soalan tak untuk yang ni? Ni baru type of motion je, belum cerita kira acceleration lagi. Okay, ni baru type motion je. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada, okay. 3. 2.1 lagi. Okay. Yang ni 2013. Okay, yang ni sebenarnya korang boleh pakai kad kelator je. Kad kelator. Right. So, Acano nak pakai kad kelator. Okay, masukkan nombor. Cik dah pernah ajar ke belum tu lah. Okay. Right. Calculator cikgu hilang pula. Okay. So, tekan nombor kat calculator 84.6 shift convert. Okay, nombor berapa cikgu nak masukkan? Korang boleh tengok kat calculator. 19. Okay. So, yang ni akan dapat direct answer. Okay, kita tekan calculator dapat berapa? B. Dapat B. Okay. Cek mana calculator Cikgu cari calculator cikgu jap. Belum cikgu ada calculator. Hai, mana? Okay. Kat mana calculator cikgu? Download. Baik, dah download pun tak ada calculator kak? Okay. Cikgu share. Mana aku nak share ni? Okay. Tu ada calculator. Okay. So tekan je 84.6
Okay, ni pun penting untuk paper 2, especially kalau soalan momentum. Sometimes they give you the speed in kilometer per hour. So kena tukar to meter per second wajib. So 84.6, kau nampak kat situ. Tekan shift. Okay, cari butang convert. Dekat calculator cikgu ni, convert is dekat constant. Bawah butang on, convert. And then masuk 19. 1, 9. Okay, so dia tulis kat situ. Tukar tu meter per second dekat calculator sama dengan 23.5 meter per second. Okay, another way boleh juga buat macam ni. 84.6 kilometer per hour. Okay, tukar meter per second. So kilometer kat bawah, meter kat atas, hour kat bawah, second. Okay, so hour bawah, hour atas potong, kilometer potong, tinggal meter per second. 1 kilometer 1000, 1 hour 3600. Tu cara dia. Okey, macam mana nak tahu kena tekan 19? Tentreng, rahsianya adalah di lupa pula. Di sini belakang calculator. Belakang calculator. Dia ada bagi tahu. Kilometer per hour, meter per second is 19. Kalau korang nak tukar sebaliknya, you want to change meter per second to kilometer per hour, the number will be 20. Yang tu ada kat calculator. Ya, itulah kisahnya Alia. Gitulah. Right, tu antara cara senang lah kalau korang ada calculator. Right, number 4. Number 4 ni mirip soalan SPM tahun 2007. Bezanya 2007 dia tak buat gambar kereta. Okay, dia tak buat gambar kereta. So diagram show the route taken by radio car to monitor security in the neighbor. The radio car starting move at point P. And then the question is, what is the displacement of the radio car? Okay, so displacement is the shortest path from starting point to end point. Itu maksud displacement. Shortest path from starting point to end point. So the starting point is P, end point kat sini. So berapa distance ni? Okay, so dia sebenarnya hidden dia adalah tegak ni 3 meter, 3 kilometer. Bawah ni sebenarnya 4 kilometer. Okay, so 3 square plus 4 square sama dengan C square. So you know the answer of C square. So kita akan dapat C square is 25. C is 5 kilometer. Okay, so the answer is 5 kilometer. Ni masih lagi 2.1. Okay, so ni pun 2.1. Show a ticker tape for a motion of an object. Okay, so first dia ada 3 perkara pasal ticker tape. Number 1, type of motion. Okay, how to determine the type of motion? So tengok dulu gap. So the first one, dia punya jarak ni jauh. So meaning this is faster. So kat belakang ni is slower. And then tengok arrow, number 1. Okay, number 2 tengok arrow. So arrow dia ke arah kiri. So bila arrow arah kiri, kiri is initial velocity U. And belah sini final velocity. So initial faster, final is slower. Initial faster, final is slower, meaning the object move with deceleration.
Tapi kalau kita tengok dekat bahagian sini, cikgu tanda ni. Okay, cikgu tanda line titik-titik warna biru tu. The distance is similar, sama. Jarak dia tu, titik tu sama je, macam sama je jarak dia. Maknanya yang kat belakang ni apa? Siapa rasa ada idea apa jawapan dia? Daripada dot yang cikgu buat ni. What happened to the object? Waktu ni. Okay, so yang daripada sini ni slow down. Okay, or decelerate. Okay, yang belakang ni macam mana? Uniform Uniform what? velocity. Uniform velocity. Okay, uniform velocity. Yang depan ni mungkin uniform deceleration. Okay. Yang depan tu uniform deceleration. Belakang tu uniform velocity. Okay, another one yang kita boleh cari apa? Kita boleh cari dia punya deceleration. Contohnya, macam nak cari deceleration dia? Formula sama. A, V, tolak U per T. Jangan lupa T tu macam mana nak kira. Okay, T tu macam nak kira contoh. Contoh cikgu ambil yang kat sini je. Cikgu ambil tanda ni. Okay. Okay, kita ambil sampai sini je. Sebab ini deceleration. Contoh nak ambil sampai sini je. So, macam ni kita nak kira dia contohnya. Kita nak kira yang ni U, sini V. So, cikgu akan buat nanti V tolak U. Tapi T dia. T dia kita nak ambil apa? Kita kira ada 1, 2, 3, ada 4 tick. 4 tick. Okay, tapi kena minus 1. Sebab kalau kira acceleration, yang dekat initial ni tak kira. Ni tak kira. So kita ambil 4 tolak 1 darab dengan 0.02 saat every setiap tu. Okay, tapi ni soalan SPM. Soalan SPM tak pernah keluar lagi. Bila nak keluar yang ni, ini selalunya keluar trial. Tapi korang macam tak ada trial je. So relax lah sikit. Ya, cikgu, kenapa acceleration time dia kena tolak 1? Okay. Kalau acceleration, kita tak kira masa untuk halaju awal. Okay, kita tak kira masa untuk halaju awal. Okay, contoh cikgu bagi nombor. Okay, ni cikgu pick nombor ni main pick je Okay, kita letak sampai sini tadi. Okay, cuba sini. Kita buat sampai sini. Okay, kita cuba kira acceleration satu-satu. So, cikgu kata distance ni contohnya. Okay, contoh je. Ni nombor pun main pick je tau. 1.2 cm. Okay, belakang ni pendek. Katakanlah 0.4 cm. Okay, tu dia punya distance. Okay, so sekarang ni cikgu tahu ini initial. Sebab ni awal-awal gerak dia ke kanan, gerak dia ke kiri, gerak dia ke kiri. So that's the initial. And ini final. So nak tahu mana initial, tengok arrow. Kalau arrow kanan, initial kanan. Kalau arrow kiri, initial kiri. Itu nombor 1. Benda paling penting. Okay, arrow dia ke kiri, initial dia kiri. Arrow dia ke kanan, initial dia kanan. So in this case, dia ke kiri. So cikgu ambil initial dia kiri. Always follow the arrow. Okay, always follow the arrow. Okay. Kenapa dia macam tu? Sekejap lagi cikgu terangkan. Kenapa kalau ke kiri, initial dia ke kiri. Okay, sekejap lagi cikgu terangkan yang tu. Alright, cikgu ambil nombor je ni. Alright, so kat sini cikgu nak cari dulu. Step nombor 1, cari initial velocity. Okay, macam nak cari initial velocity, ambil length dia tadi over time. Okay, length dia, cikgu tulis kat situ, kononnya 1.2 cm. Time dia pula hanya ada satu je tick kat sini.
So, 1 je lah darab dengan 0.02 saat. Lepas tu korang pun bahagi dapat berapa. Alright. Kemudian dekat belakang, kita nak cari V. Okay, cuba cari V kat belakang. Nombor 2 cari V pula. So, cari V sama je pula. Cari length dia over time. Okay, length dia adalah 0.4 cm. And then, ada satu kotak juga. Satu ni juga ni cikgu kira sebagai sini. Satu tick, satu je tengah ni. Okay. So, darab dengan 0.02. Dapat berapa? Okay, try calculate. Nak bagi jawapan dia. Yang first tu Number 1, 60. 60. Number 1, 60 Number centimeter 2, per 20. second. Number 2, 20. 20 centimeter per second. Okay, tu step 1, 2 dah. Step nombor 3. Nombor 3 tadi korang tanya kenapa tolak 1. Alright. So, acceleration is V minus U over T. So, dekat sini jangan risau kenapa V dia kecil dan memang kita kira V dia makin perlahan. So, V dia memang kecil. So, 20 lah. 20 centimeter per second. So, cikgu buat nombor je lah. 20 tolak dengan 60. Time, kat time ni yang cikgu kata nak kena hati-hati. Time, cikgu guna warna purple. Tukarlah, warna hijau kot. Okay, warna hijau. So, time ni kena hati-hati. Kenapa tolak 1? Alright, so kalau kita kira total time, kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, tapi bila kita kira acceleration tu kita kira, pecutan tu kita kira lepas laju awal. Lepas laju awal baru kita kira. Maksudnya, yang sebetulnya, time yang kita ambil, okay, time yang kita ambil adalah selepas laju awal. Maksudnya, lepas laju awal ada 1, 2, 3 je. Sebab tu dia buat kena kira semua 4 tolak 1. Dalam buku tulis 4 tolak 1. Konsep dia sebenarnya, kira selepas laju awal. Okay, tapi konsep buku dia akan kira semua. Semua ada 4 tolak 1. 1 tu sebab dia tolak initial. Lepas tu darab dengan every single tu 0.02. Okay. So, pecutan dia korang akan dapat negatif 40 bahagi dengan okay. Negatif 40 bahagi 3 darab 0.02. Okay, negatif 6666666. 666.6 cm S negatif 2. Okay. Tapi soalan tu selalunya tanya dalam trial, percubaan, exam sekolah. Okay, clear tak? So, ticket tape is 2.1. Okay, ticket tape masih 2.1. Okay, so dia tanya apa? Ayat je rupanya. Alright. Ayat dia adalah dia tanya yang mana menerangkan that situation. Okay, so tengoklah balik. Situation dia macam mana? Situation dia mula-mula decelerate, lepas tu uniform velocity. Okay. Object accelerate at constant velocity. Jawapan A. Salah. Mana boleh accelerate?
Ya ke jawapan A? Cuba check balik betul-betul. Okay, object move constant velocity then decelerate. D, ya ke? Okay, jawapan dia B. Alright. Okay. Ingat arrow, kalau arrow ke kiri, dia ketuk kiri dulu. Okay, kalau arrow ke kiri, dia ketuk kiri dulu. Okay, contohnya macam ni. Kalau nak faham eksperimen dia macam ni. Okay, contohlah. Itu decelerate kan. Laju. Lepas tu decelerate. Okay. So, eksperimen dia macam ni. Ini landasan. Kalau yang decelerate, dia akan buat macam mana? Okay. So, ini troli. Right. So, troli ni sambung pada tape. Ni tape. Okay. So, tape ni ada pengetuk dia. Macam tu. And ketuk ni sambung pada power supply. So, tape ni panjang lagi lah. Tape ni panjang lagi. Okay. Alright. So, cikgu tu buat ke kanan pula. Alamak. Tersalah gambar. Okay, tukar. Nanti korang tak faham. Okay. Alright. So, landasan dia gini. Sebab dia nak bagi decelerate, dia akan tolak naik atas. Uyuh. Uish, mahal tu. Cikgu nak buat petak lah. Petak. Ya Allah. Lantak kau lah. Okay. So, ni troli. Okay. So, troli ni ditolak ke sana. Ditolak ke arah kiri. Okay. Troli ditolak ke arah kiri. And that troli, dia dah tapekan dengan tiga tape macam ni. Okay. So, kat sini ada penggetar dia. Ada vibrator dia. Okay, ada vibrator dia. Vibrator ni sambung kepada power supply. Okay. Power supply akan buat apa? Akan buat dia vibrate lah. Dia akan ketuk. Ya. Ini nama dia ticker timer. So, yang cikgu buat warna biru ni namanya ticker tape. Okay, ticker tape. So, tengok tape dia ke mana. Tape dia pun akan gerak ke arah kiri. So, bila tape dia gerak ke kiri, dia akan ketuk. Dia ketuk sini dulu. Lepas tu nanti baru dia ketuk belakang ni nombor 2. Dia ketuk lagi 3. Dia ketuk lagi 4. Sebab tu kalau dia buat tape macam ni, and dia buat arah kiri, maknanya dia ketuk yang ini ketukan nombor 1. Okay. Ketukan pertama. So yang belakang ni yang terakhir. Sebab tu mana dia buat anak panah, situ kita tanda initial. Yang dekat belakang ni tanda final. Dapat? Oh, baru faham. Okay. Right, so that's why tips mudah dia, tengok arrow, kalau arrow dia kiri, dia start gerak kiri dulu. Maknanya dia ketuk kiri dulu. Kalau arrow dia kanan, dia ketuk yang kanan tu dulu. Okay, kesalahan lazim, yes, kesalahan lazim ramai buat. Kalau dia arah ke kiri, ramai ingat dia ketuk yang kanan dulu. Okay, dia bukan ketuk kanan dulu. Kalau kiri, dia ketuk kiri dulu. Baru dia ketuk kanan. Itu kesalahan lazim yang selalu korang terconfuse. Okay, ini jawapan dia B. Okay, kalau jawapan A, kenapa jawapan A tak boleh? Kalau jawapan A, gambarnya akan jadi lebih kurang macam ni. Okay, kalau cikgu buat ke kiri juga. Constant acceleration bermaksud mula-mula rapat.
bertambah jauh sama banyak. Okay, and then constant. Constant tu sama jauh. Okay, so the first 4 dot kat situ accelerate. Okay, and then the 4 lagi dot kat belakang tu constant. Okay, kalau C, object with constant velocity and accelerate. Okay, constant velocity and accelerate. Constant velocity and accelerate maksudnya mula-mula dia sama rapat. Contohnya macam ni, jarak dia sama je. Okay, cikgu letak tu jarak tu sama je. Lepas tu accelerate. Makin jauh tiba-tiba. Okay. So arah pun cikgu refer arah ke kiri. Okay. Constant velocity and decelerate. So rapat dulu. Okay, kali ni cikgu nak tukar. Cikgu nak refer arah kanan. Arah kanan tapi cikgu nak buat constant velocity decelerate. Okay, so constant velocity rapat sama jauh. Okay. Sama jauh constant. Lepas tu decelerate. Lebih kurang macam tu. Okay, decelerate. Alright. Clear tak yang ni? 2.1. 2.1 pendek lah. And tiga tip dah lama tak masuk paper tu. To be honest korang, tiga tip dah lama tak masuk paper tu. Okay. Nombor 2. Okay. This is velocity time graph. Number 1, when you saw a velocity time graph, the first thing that you need to remember is if you calculate the gradient representing acceleration. Okay, if you calculate the area under the graph, this one representing distance or displacement, depend on question. Okay. Kalau kita contohnya, kita ada graf kat macam ni. Graf cikgu. Velocity and time. And my graph only ada bahagian atas. Macam ni je. Ada atas. Dia tak ada bawah. Soalan ni ada atas, ada bawah. Okay, kalau cikgu ada atas sahaja. This is the distance. The area. Okay, the area is the distance. And the area also the displacement. Sama. Okay, sama. Kalau dia di bahagian atas je. Distance and displacement sama. Atas saja. Tapi sekarang kita tengok this graph. This graph ada atas, ada bawah. Okay, atas bawah means bahagian atas is positive velocity. Positive velocity means the object move to the right. Okay. So negative velocity means the object move to the left. Right. So kalau kita nak cerita satu-satu, yang atas ni dia gerak 30 je, tak ubah-ubah. Okay, lepas 2 saat pun gerak dia laju dia 30 je. This means the object move with uniform velocity. Okay. So bila uniform velocity, no acceleration. Okay. Okay, kena tahu acceleration tu apa? Rate of change of velocity. So if the velocity doesn't change, no acceleration. Sebab velocity dia 30 je, tak tukar-tukar. Okay, another one kat sini, dia turun ke bawah macam ni. Ini kita panggil uniform deceleration. Okay. And then kat sini 3, 4. 3, 4 is stationary. Why? Because velocity kosong. Okay. And last one, ni paling penting. Kat sini. Okay, so tu apa pergerakan dia?
Ini pergerakan dia adalah from velocity kosong increase to 30. So maksudnya bawah ni adalah uniform acceleration. Yang bawah ni selalu orang lupa. Ni uniform acceleration. Okay, tapi apa different dia? Dia uniform acceleration but dia move to the left. Dia bergerak ke kiri. Okay. So kita cari dia punya soalan dia, what is the displacement? So kita kena cari area under the graph. Okay, what is the area under the graph? So the area under the graph for the first one, yang atas. Okay, and then area under the graph yang kat sini. Okay, try to find the area. Okay, kita cari berapa area dia. Okay, atas berapa, bawah berapa. Okay, atas cikgu ambil uniform velocity dulu. Uniform velocity 30 meter per second. Okay, so kita cari area dia. Yang bahagian atas. Okay, yang pertama. Area, nak cari area dia 30 meter per second darab 2 second. So potong 60 meter. Okay, and then kita ambil yang decelerate tu. Decelerate tu adalah 1/2 darab tapak. Okay, 2 to 3 second. Okay, ni 2 to 3 second is 1 second. Darab dengan 30 meter per second. Potong lagi. So dapat 15 meter. So total ke atas 75 meter. Okay. Yang bawah ni area bawah is 1/2 time 4 sampai 6 2 second. And then tinggi ni jangan ambil negatif. Ambil 30 je. Sebab negatif tu menunjukkan arah. Okay. The negative is showing the direction which is to the left. So the answer is 30 meter. Okay. Alright. So nak faham kisahnya macam ni. Oops. Okay. So dia gerak dari kosong. 1, 2, 3, 4. Okay. 5, 6. Okay. Masa sekejap. Tak boleh cuba tunjuk masa. Kita buat macam ni. Nak cuba distance. Alright. The first one dia kata S2 60 meter. Okay. Maknanya dari sini contohlah sampai sini. Dia ambil 2 saat. Berapa jauh? 60 meter. Okay. Tapi dia punya laju macam mana? Laju dia kalau cikgu boleh buat meter ni. Nombornya sama. 30 ms -1. Sampai sini pun masih lagi 30 ms -1. Uniform velocity. Okay. Kemudian dia buat apa? 2 sampai 3. Okay. 2 sampai 3 dia berhenti. Okay, dia slow down 2 sampai 3. Okay. So dia berhenti, dia ambil 15 meter.
Okay, so 15 meter tu 3 saat, 1 saat lagi dah sampai dah. Okay. Tapi kat sini apa jadi kepada dia? Dia berhenti. Kosong. Okay, berapa lama dia duduk sini? 3 saat. 4 saat pun kat sini. Dia tak gerak. Okay. Lepas tu apa dia buat? Ni tadi ke kanan. Okay, ni arah kanan. Lepas tu apa dia buat? Dia patah balik. Okay. So, berapa jauh dia patah balik? Dia patah balik sejauh 30 meter. So, laju dia mula-mula 0 meter per second. Sampai sini, laju dia dah 30. So, berapa lama dia ambil masa? Dia ambil masa 4. Sampai sini adalah 6 saat. Okay, tu kisahnya. Uniform velocity. Uniform deceleration. And then kat sini dia stationary kejap. And kat sini dia accelerate. Okay, so bila tanya displacement, displacement is the shortest path from starting point to end point. So shortest path dia adalah sini. Oops. Okay. So ni shortest path. So ni dia punya displacement which is 75 minus 30, 45 meter. Okay. Tapi kalau dia tanya distance, campur semua. 60 plus 15 plus 30. 105 meter. Tu kisah dia. Cikgu cuba tunjuk semua benda. Distance, nombor 1. Okay, dia kalau motion dia ada 5 huruf. Okay, 5 huruf. Distance or displacement F. A is the acceleration. Kita boleh kira acceleration. And then the time require, initial velocity, final velocity. So 5 perkara tu ada. 1. Okay, 1. Tapi soalan yang ni dia hanya tanya berapa displacement. So jawapan dia adalah 45. Okay. Right. Cuma cikgu nak tunjukkan apa kaitan 45 tu dengan gambar ni. Dapat tak? Dapat. Okay. Yang selalu orang buat silap kat graf. Selalunya kalau dia tanya bahagian bawah yang purple ni. Dia tanya purple ni apa? Ramai yang buat silap dia kata decelerate. Okay. So yang ni adalah accelerate but different direction. Tu kena ingat. Okay, next one. Okay, diagram show a velocity time graph of a bus. So velocity time graph sama macam cakap tadi ada 2 maklumat. Area of the graph and the gradient. Okay, area of the graph and the gradient. So soalan tanya, what is the velocity of passenger immediately after brake is applied? Okay, so berapa laju waktu ditekan brake? Right, kita cuba faham dulu graf ni. So ini adalah uniform acceleration. Okay, so kisahnya kalau kita nak cerita daripada meter dia tunjuk nombor 0, contohlah. Okay, dia dah tunjuk nombor 6. Berapa lama nak sampai tu? 10 saat.
So bolehlah cari acceleration. Acceleration dia V tolak U over T. Okay, 6 tolak 0 bagi 10. 0.6 ms negative 2. Okay, tu kalau kita cari gradient pun kita akan dapat yang sama. Okay, sebab acceleration is gradient. So tengok gradient. Gradient is Y tolak Y, X tolak X. So kita akan dapat sama. 6 tolak 0 bahagi 10 tolak 0. 0.6 juga. Okay. So berapa jauh? Berapa jauh dia accelerate? Boleh kira area. Okay. So berapa jauh dia accelerate? 1/2 times 10 second times 6 meter per second. Potong. Okay. So dia become 30 meter. Okay. So yang seterusnya yang dekat sini, belakang ni, ini uniform juga. Deceleration. Okay, lepas laju tadi dia slow down. Dia ambil masa tu 10 saat, tapi yang ni ambil sampai 12 je. Okay. Daripada 10 sampai 12, sekejap je. Okay, so waktu ni berapa? Dah kosong balik. Okay. So area, berapa jauh dia nak bagi dia berhenti? So 1/2 2 second times 6. Okay, potong. Samalah macam tadi. Dia gerak pecut 30 meter. Lepas tu nak berhenti 6 meter je. Okay, 30 meter, nak berhenti 6 meter je. So gerak dia ke kanan. Okay, so kalau tanya berapa distance, sama juga, 36 meter. Okay, berapa displacement? 36 meter. Right. Tapi kat sini dia tanya, what is the velocity of the passenger immediately after brake is applied? So berapa laju dia waktu tekan brake? So waktu tekan brake, waktu laju dia 6 lah. Lepas tekan brake, baru dia turun, baru jadi warna purple. Okay, dia tanya berapa velocity waktu tekan brake? Dia tekan brake waktu 6. Okay. Dan so tiga-tiga cikgu discuss dia punya motion, type of motion, number 1 and number 2. Gambar tu tak ada. Okay, type of motion, number 1. Lepas tu number 2 dia punya maklumat daripada graph and the acceleration. Okay. Alright, ada soalan tak yang ni? Okay, kalau SPM semua yes. The time is in minutes. Oh. Lah. Tak perasan kat sini minit. Okay. Alright. Okay. Walaupun times tu in minute, tapi dia tanya berapa velocity immediately after brake is applied. So velocity kita tengok y-axis. Okay. Dia tekan brake tu waktu 10 minit, dia dah 10 minit jalan. Okay, cikgu tak perasan. Okay, tak apa. 10 minit dia dah jalan. Okay, 10 minit dia dah jalan. So effect dia dekat sini lah nanti. Effect dia dekat sini. 10 minit ni kalau nak cari distance dia, cikgu tak boleh guna kat sini. Nak cari area di effect. Tapi kalau tak kat soalan bawah ni, tak effect. Soalan bawah ni tak effect sebab dia tanya what is the velocity of the passenger after brake is applied. So you take from the graph, the velocity is 6 meter per second. Okay. Yang effect dia bila cikgu nak cerita, nak kira distance. Because this one is 1/2 times 10 minit. Kat sini effect. So cikgu tak boleh pakai minit. So cikgu kena tukar dulu saat. Okay, kena tukar dulu second. So how to change to second? 1 minute. 60 second. Baru boleh potong minit. Pak, minit potong. Lepas tu baru boleh darab dengan 6 meter per second. So second ni potong, tinggal meter. So distance dia bergerak, bukanlah macam cikgu cerita tadi, bukan yang 30 tadi. So dia kena tukar. Okay, gradient ni pun kena tukar.
So 10 darab 60 darab 6. 3600 meter. Okay. So kalau kita nak cari acceleration pun sama. So acceleration is 6 minus 0 over 10 tu kena tukar. 10 minute times 60. Nak tukar second. Okay. So 1 times 10 negative 3 meter per second. Alright. So yang purple tu pula nak cari displace rate 1/2 darab 2 minit. Darab 60 second per minute. Potong. Darab 6 meter per second. Sekejap Cikgu salah kira ke? 10 times 60 times 6. Oh, tak bagi 2. 1008. Ya, 1008. Thank you, Elia. Cikgu salah kira. Tak bagi 2. That's why lah. 1008. Okay, the second one will be 60 times 6 times 2 divided by 2. 360 meter. Alia, betul Alia. Cikgu kena time half. Cikgu lupa time half. Okay, tu kalau nak cari distance dia. Tapi kalau soalan bawah ni tak effect. Sebab soalan bawah dia tanya what is the velocity when the brake is applied. So dia tekan brake waktu 6 meter per second. So tak ada masalah. Cuma the area will be different. So when the area is different, the distance is different lah. Okay, distance will be different. Okay, clear? Perhatikan perangkap-perangkap macam tu. Unit. Okay, any further question untuk yang ni? Okay, there's 3 important thing yang korang kena ingat. The motion, the type of motion, which is kena cerita uniform, decelerate, uniform, accelerate. Okay, the representation of the area under the graph and the representation of the gradient of the graph. So velocity time, you can get 2 information from the graph, the area under the graph and also the acceleration, pecutan. Okay tak? Dapat? Dapat. Okay. Okay. So ini sebenarnya kalau tengok situ 2013 nombor 3. Nombor 3 sebenarnya bukan bab 2. Nombor 3 ni bab 1. So bila bab 1 ini sebenarnya dia just tanya. Okay, tengok dia tanya apa Mana manipulate. Alright. So if you plot the graph, manipulate kena letak mana? Bila kita nak plot graph, manipulate kena letak kat mana? Ni kemahiran sampai paper 3. So nak manipulate letak kat mana? Manipulated variable kita letak kat mana? X-axis. X-axis. So this is the manipulated variable. This is the responding variable in this case. So the manipulated variable is time. Itu kemahiran chapter 1. Okay, manipulate, responding, to plot the graph, relationship. So kalau macam ni apa relationship dia? So kita dah plot the graph, dia dah plot the graph, what is the relationship? So Alalang recap sekali paper 3. So what is the relationship between velocity and time for this graph?
Directly proportional. Directly proportional. So kita akan tulis velocity directly proportional to time. Okay, so kalau cikgu tanya gradient dia represent apa? Gradient dia represent apa? Acceleration. Acceleration lah sebab velocity time. Okay, acceleration. And the acceleration is, we call it uniform acceleration. Or you can use this term, constant acceleration. Okay, constant sebab apa? Kalau cikgu buat nombor, for example, 1 second, katalah velocity dia 2 meter per second. Okay, 2. So dia uniform tu maksudnya kalau 2 second, jadi 4. Kalau 3 second, jadi 6 gitu. Okay, constant. Alright. So next one. Thank sebelah dia. Graf apa pula? Okay. Haya, ni spring. Tak apalah. Tapi sepatutnya spring directly proportional, tapi tak apa. Ni buat F directly inversely proportional. Ni graf, ini juga sebenarnya soalan chapter 1. Kalau inversely proportional macam mana graf dia? Okay. So ni senang lah kot. C. Okay. Kalau A directly proportional. Okay, ni penuh F directly proportional to X. Okay, kalau B? Increase linearly. Increase linearly. Okay, kalau D pula? Increases. Apa? Decreases? Increases. Increases. Alright. Okay, so ni cikgu tunjuk. Ni kalau kita kira gradient dia, ini dia higher gradient, kecerunan dia besar. Tapi kalau cikgu kira kat sini, ni gradient dia makin kecil. Okay, so untuk D, if we compare the gradient, kecerunan dia, gradient dia makin rendah. Okay, so gradient makin rendah, bukanlah increasing. Increasing kalau macam ni. Yang ni kalau ditanya, ni F decreases. Okay, decrease. Ni berkurang sebenarnya. Makin berkurang. Okay, bukan makin bertambah. Makin berkurang. Ni makin berkurang. So, kalau ni dipanggil decrease, kalau tu nanti korang belajar lah. Kemudian, so ni decreases. Ada satu lagi graf yang ni, ini baru increases. Contoh katalah cikgu buat ni. Yang ni baru increases. So, apa yang ni increases? Mula-mula gradient dia lower gradient and the gradient become higher. Okay. The gradient increase. So, this the gradient increase. So, kalau D tu gradient decrease. So, F decrease. Kalau yang sebelah dia tu, itu baru increase. Okay, tapi jangan risau. Setakat SPM selalunya directly proportional dengan inversely proportional. Okay. Right, ini pula spring. Oscillate in the water. Which displacement time graph describe the motion? Okay, ni sebenarnya macam wave je. Okay, mana describe the motion? Dalam air. Salah letak soalan ke apa dia ni? Okay, tak salah. Tak apa. Okay, mana yang akan menunjukkan gerakan dia dalam air tu? Ni macam wave actually. Cikgu rasa ni wave. Tapi tak apalah. Okay, kalau wave mana satu? Displacement time graph yang betul. And apa reason korang?
A, B, C, D. Okay. So cikgu buang D. Pertama, kenapa cikgu buang D? Kalau kita belajar wave, okay, to be honest yang ni, ini cikgu rasa ni wave. Tapi tak apa, ada letak kat situ kan. So, apa yang kita kena tahu adalah ini relate to apa sebenarnya ni? Ini relate to damping. So, what is damping? Damping is loss in energy. Kenapa dia loss energy? Sebab dia nak overcome, dalam case yang ni, dia kena overcome the friction from water. Okay, so damping apa yang kita kena ingat? Amplitude reduce. Amplitude reduce. Period and frequency unchanged. Okay, so jawapan dia adalah A. Jawapan dia adalah bola. Amplitude reduce. Yang ni amplitude dia remain sama. Okay, amplitude reduce. This is damping. Amplitude reduce. Period dia sama. Period sama maksudnya contoh. Sini sampai sini contohnya. Okay, sebagai contoh. Okay, katalah untuk one complete tu 1 saat. Okay, contohnya sini 1 saat. So ke sini 2 saat. Sini 3 saat. Sini 4 saat. Ini 5 saat. Kalau ada lagi 6 saat. So dia sama. Okay. The period is the same. And frequency is also same. Biasalah tu soalan sesat satu kat sini. Okay, again. Velocity time graph. Soalan tanya displacement. Find the area. Okay. Okay, terpulang korang nak buat macam mana? Cikgu guna warna purple. Warna purple ni untuk trapezium. So trapezium will be A, B, C. So I want to find the area using a trapezium 1/2. Ada lagi yang terkeluar. Sorry, tak perasan. Okay. So trapezium 1/2 times A plus B times C. So 1/2. A is 2 plus 6 times 6. So akan dapat 24. Okay, ada juga pecah. AB. Okay, so yang pecah dia buat dulu. 2 times 6. 12 meter. Lepas tu ni A. To B tu 1/2 times 6 times height dia 2 sampai 6. Okay, 4. So dapat 12. 24 juga. Okay, so ini terpulang nak pakai mana-mana. So dia area, so dia jadi matematik, depend on your maths punya ni. So cuba pakai area. Okay, clear tak? Clear. Yeah. Right. Velocity time graph. Object being dropped into the water. Okay, jatuh, pak masuk air. Okay, so bila dia masuk air, kita tengok kat sini. Ni macam cikgu cerita tadi, gradient dia tinggi. Lepas tu ni gradient dia dah rendah. Ni dah flat. Okay, so kalau kita cerita bahagian. Okay, so kat sini, ni the gradient is acceleration. So kat sini ada higher acceleration because higher gradient. Yang ni ada lower acceleration because lower gradient. This one there's no acceleration. Okay, no acceleration because kat situ
dia dah jadi uniform velocity acceleration is 0. Okay, so soalan dia, which of the following is correct? Okay, motion OP, motion QR. Okay, dua tu yang dia nak. OP and QR. Okay, mana jawapan korang? Okay, which one is the most suitable? OP, QR. Okay, OP. OP, accelerate. Okay, uniform acceleration. And then QR, uniform velocity. Kejap. OP, cikgu silap. OP. Okay, OP uniform acceleration. Betul. Okay. Ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita masuk yang bawah. Parachute. Okay, kita cuba faham parachute tu dia buat apa. Okay, so dekat A sampai B. So A sampai B ni velocity dia, kita ikut graf, maknanya velocity dia mula rendah. Dekat B ni velocity dia bertambah. So kat sini dia accelerate. Okay, memecut. Lepas tu kat sini tiba-tiba turun macam ni. Maknanya velocity dia pada atas pop turun ke bawah. So itu adalah decelerate. Kita pergi laju decelerate dia. And then bila dekat D flat je, dia dah constant velocity. Okay, soalan dia apa? Soalannya, baik, tak ada ni. Okay, which part A, B, C or D of the graph show highest momentum? Right. Jangan rasa stress sangat yang momentum ni. Sebab korang kena ingat balik what is momentum. Momentum is just mass times velocity. So korang tak payah fikir-fikir pasal mass ni. Ni tak payah fikir. Maknanya soalan ni walaupun dia tanya momentum, tapi kita punya concern is only this. Concern kita dekat velocity. So kalau kita nak higher momentum, higher velocity. Sebab apa? Mass is constant. Mass tu sentiasa ada. Dan dalam kes ni the same parachute. Same man. Orang yang sama. So ni constant. So to increase the momentum, you need to increase the velocity. Okay. So kita tengok kat situ. Siapa yang paling tinggi velocity dia? Dekat kedudukan mana velocity dia paling tinggi? Okay. Kat kedudukan mana velocity dia paling tinggi? B. B. Okay. B. Kalau kita tengok acceleration, itu kita nak tengok force. F equals to ma. Tapi kalau nak momentum, kita tengok kepada velocity. M equals to v. Dua-dua ni sama, tak payah kisah. Yang ni memang ada mass. Orang ni memang ada mass. Kita tengok kat sini je. Velocity dengan acceleration. So higher momentum, cari higher velocity. So the answer is bola. Okay. So which phenomena show effect of inertia? Okay. Mana yang inertia? Sekejap. Why not C, cikgu? Okay, C. Alright. Sebab kalau kita ambil C, sekejap, C tu kat mana sebenarnya? Sebab dia buat C kat sini. C ni kat sini. Itulah kalau C tu dekat sini, jawapan dia C. Okay.
Tapi kalau C tu kat bawah dah slow. So sekejap, tapi kalau ikut orang tu Paps. Laju, turun, laju. Constant. Yalah. B lah, B. Sebab kalau parachute, bila dah ada parachute, dia dah slow. Dia turun parachute tu slow. Kan ada bila parachute kan dia turun perlahan. Dia tak laju dah. So B. Okay. Jangan teringat orang ni terjun. Kalau orang tu terjun, yelah. Dia terjun memang laju. Dia terjun. Tapi ni bukan terjun. Ni pakai parachute. Kalau terjun, gravity confirm lah pecut lagi laju. Okay. Alright. So yang ini pula. Which phenomena show effect of inertia? Okay, kita tengok satu-satu. A ni effect apa? Kalau rasa A tu cerita pasal apa? Elastic potential energy. Okay, elastic potential energy. Okay, boleh. Elastic potential energy. Boleh juga cerita pasal momentum. Momentum because busur tu dengan arrow tu dia mula-mula dia sama. Bila you lepaskan, maknanya arrow ke depan, dia punya spring busur tu ke belakang. So that's also a momentum. Energy pun boleh. Elastic potential energy boleh. Yes. Okay, kalau C. Saya rasa kalau C macam mana? Kalau C tu apa? C ni Bernoulli. Kenapa Bernoulli? Okay. So bola pingpong tu stay tak gerak. Sebab apa? Sebab bila air ni gerak laju, Bernoulli kata when the fluid move, higher speed, low pressure. So pressure dia low. Maknanya dekat atas ni pressure dia low. Okay, tekanan dia rendah. So bawah ni pressure lagi high. So dia kekalkan bola pingpong tu. So that's Bernoulli. Okay, nombor B ni float. Float apa? Berterapung. Archimedes. Okay, buoyant force. And the answer is donkey for inertia. Okay, inertia is donkey. Okay, jap. Tiba-tiba saya ambil gambar. Okay. Tak dapat. Okay, next. Okay, 2014. Kucing kejar tikus. Inertia of the cat is bigger than the rat because, okay, kalau inertia cari satu perkataan saja, mass. Bigger mass, bigger inertia. Okay, so bigger mass, bigger inertia. So tu je. Bigger mass, bigger inertia. Okay, mass related to inertia. So sama 16 ni. Okay, 16 ni macam mana dia nak increase inertia? Okay, so macam mana dia nak increasekan inertia? Right, cuba fikir. So the glass remain on the table because of inertia. So which action increase the inertia? Donkey, because bigger mass, bigger inertia. Okay, good. Thank you. Ada yang jawab tu? Cikgu, kalau C, Kalau C, kalau dia tarik greater force tu greater force. Nampak macam betul tak? Tarik and greater force. Okay. Greater force, shorter time. Okay. Right. Ini dia punya trick.
Okay, kalau kita kena tipu macam tau. Bila kita inertia, so kita kena faham dulu inertia ni apa. Inertia is tendency of object to retain its state of motion. Bahasa mudahnya, macam mana kita nak bagi cawan ni. Kita tak tengok tali, kita tak tengok kain tu. Kita tengok cawan tu. Macam mana cawan ni boleh increase dia punya inertia. Macam ni cawan tu boleh make sure dia lagi senang nak kekal atas meja tu. Okay. So that's why the answer is D, bukan C. Kalau C, kita tarik laju, kita tarik higher force. Tapi kalau objek tu ringan, dia terjatuh juga. Okay, kalau objek tu ringan, dia terjatuh juga. Sebab objek bila dia ringan, dia ada smaller mass, smaller inertia. So dia kurang tendency, dia tak ada ability, the ability to retain is less. So bila tanya inertia, the answer is D. Dapat tak? Dapat. Contoh kalau korang nak buat benda ni kan, kau nak tarik tablecloth lah contoh. Okay, cuba letak kertas dekat atas meja tu. Okay, letak kertas, lepas tu tarik tablecloth. Kertas tak stay. Kertas tu takkan stay. Sebab kertas less mass. So it has less tendency to stay, to retain its motion. Dia susah nak stay sebab dia ringan. Sebab tu ringan, dia senang terbang. Dia ringan. So kalau benda berat susah. Maknanya benda berat dia ada bigger mass, bigger inertia. So benda yang berat ada tendency to retain its motion. Kalau dia stop, dia retain. Kalau dia stationary, dia retain stationary. Okay, kalau dia move, dia retain moving with constant velocity. Itu yang ni lah. Okay. Alright, lagi tak inertia? Kita ambil inertia je lah hari ni sampai inertia. So kita sampai 2.3. Alright, 17. Diagram show a trolley used in supermarket. Soalan dia sama. Which modification increase the inertia? So korang kena ingat kalau inertia increase the mass. Inertia increase the mass. Inertia increase the mass. So how to increase the mass of that trolley? So tengok trolley tu, you nak modify jadi lagi bigger mass. Okay. Mana satu? Okay, rasa mana satu? You want to increase the inertia. Okay. C ke cikgu? Yes. Kenapa C? Sebab inertia is related to mass. Bigger mass, bigger lah inertia. Higher mass, higher inertia. Okay, SPM level, inertia tak ada formula. Right? SPM level, inertia tak ada formula. Inertia ada dekat U nanti baru ada formula dia. Okay, so this is the last one. Newton first law. Okay, Newton first law kat mana? Newton first law dekat inertia. Okay, Newton first law kata apa? Cikgu tulis kat sini. Newton kata object will retain. Sorry, sekejap. Ayat penuh dia. Object that is stationary or move with constant velocity. Object that is object will remain stationary or move with constant velocity unless external force act upon it.
So kalau Newton number 2, second law dekat force. Okay, second law dekat force. Bahasa mudahnya, when there is a net force act upon an object, the object will accelerate. Okay, the third law, for every action there is equal and opposite reaction. Okay, for every action there is equal opposite reaction to all the law. Cikgu, apa function absorber? Function absorber. Absorber untuk absorb lah. To absorb the force. Okay. So kiranya bila ada absorber, trolley tu dia stay. Absorber tu yang vibrate. Kena pakai absorber. Kat ni absorber. Oh. Okay, absorber on the wheel. So kalau absorber, trolley tu walaupun kalau goyang-goyang, trolley tu relax je. Yang goyang-goyang tu kat tayar. Okay. Cikgu, Yes. the second Newton's law tu, what is it exactly? Okay. What is it exactly is something like this. Okay. The first one, Newton kata objek akan remain stationary. The first one, objek remain stationary sehingga ada force. Tapi sometimes even ada force, contoh dia ada force, orang tarik kat sini 5 Newton and dia ada friction kat sini 5 Newton. Okay. So what happened to the object? The object still, contoh cik kata ni 2 kg. So kalau kita kira 5 Newton kanan tolak 5 Newton kiri, kita dapat kosong. Which is, this is the net force. So bila net force dia kosong, what happened to the object? Because kita tahu force equals to MA. Kalau yang ni kosong, mass dia 2, so A dia berapa? So secara logiknya, A dia 2 darab kosong baru dapat kosong. So kosong. So when acceleration kosong, ada dua keadaan. When the object at rest, stationary, or it move with constant velocity. Okay, tapi kalau cikgu ada, for example, the same again, 2 kg, and this is like 10 Newton, and belakang tadi 5 Newton. So here we have a net force. Because the net force is 10 minus 5. You get 5 Newton. So 5 Newton equals to 2A. So kita akan dapat the acceleration is 2.5 ms negative 2. So ini yang Newton kata when there is a net force. So this is the net force. Okay, when there is a net force. So the net force is 5, contoh kat sini. So what happened to the object? The object will accelerate. Okay, if you don't have the net force, macam yang ni, 0 Newton, so the object has no acceleration. Dapat tak? Dapat? Okay, tu dia cerita dia. Tu cerita for the second law. So sometimes you have a force. Okay, cerita pertama dia, objek tu memang remain stationary, remain constant unless ada force. Cerita nombor 2, kalau nak bagi dia accelerate, kena ada force yang kita panggil dia net force, meaning ada balance. You dah minus everything, okay, plus minus everything, you get a balance, ada nombor. So that baki tu, nombor tu is the net force and baru objek tu accelerate. Okay, clear? Okay, cikgu. Okay, so kita habis dekat inertia. Ui, panjang perjalanan ni. Ni baru inertia. Lepas tu momentum 2.3. So kita ada 12 subtopik.
Tengoklah macam mana. Kita cuba. Okay. Tak sempat buat paper 2 kan? Okay. Alright. Cikgu stop dulu. Okay. So, itulah dia untuk hari ni. So, siapa yang tak makan tadi dah boleh dah nak pergi makan. Okay, ada soalan lain? Ya Allah, Nazmi. Okay tak, Nazmi? Kau tak makan lagi ke, Nazmi? Tak breakfast lagi. Alright. So, kita stop dulu. Jumpa lagi korang esok pukul 8 juga. Cik rasa semua kelas pukul 8 Sebab korang ada kelas lain ke? Korang ada kelas sekolah ke apa? Ada kelas sekolah dah start. Pukul apa? Pukul 10 dah start. 10 dah start. Okay lah, rehat dulu. Alright, sempat tu sikit lagi. Okay. Bukan, hari ni tak. Hari ni tak ada. Start esok kot. Start esok. Start esok. Okay. Alright. So, kita jumpa esok pukul 8. Alright. Okay, thank you, cikgu. Okay, welcome. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Bye-bye semua. Bye-bye.